Okey, bismillahirrahmanirrahim. Buka muka surat 198 tu iaitu locus dalam dua dimensi. Kenapa kita perlu belajar bab ini? Kenapa? Sebab pengetahuan tentang locus membolehkan seseorang menganggar atau meramal sesuatu jarak pergerakan atau lokasi berdasarkan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu. Okey, konsep locus digunakan dalam bidang pembinaan, lukisan kejuruteraan, penerbangan, pergerakan satelit dan sebagainya. Okey, locus ni dia lebih kurang contohnya kalau kipas yang berpusing, bentuk apakah pusingan kipas tersebut. Sudah kita nampak pergerakan kat situ. Okey, rujuk pada buku teks muka surat akhir bab ini, bab 8. Semua buku teks muka surat 222. Okey, dah buka dah? Okey, dah buka? Dah. Okey, bagus. Okey, apa yang saya nak tunjukkan kat sini, awak akan belajar 5 jenis locus. So sebelum saya masuk, guys, awak berkenalan dulu locus-locus yang awak akan belajar. Okey, yang pertama, locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Dari satu titik tetap. Ni satu titik tetap. Okey, bentuk dia lebih kurang macam seperti yang ditunjukkan, iaitu bulatan. Bulatan. Okey, maksudnya antara jarak pusat dengan dia punya ni, semuanya jaraknya adalah sama. Bila jarak sama, bila kita buat satu pergerakan, dia akan membentuk suatu bulatan. Okey, jelas Faham? Faham cikgu. Okay, nanti saya bagi contoh gambar. Seterusnya, locus yang titik berjarak sama dari dua titik tetap. Tadi satu titik, ni yang dari dua titik tetap. Okey, contoh pembahagi dua sama serenjang. Okey, ni dua titik, ni dua titik lah, titik 1, titik 2 ni. Okey, jadi locusnya ialah di tengah-tengah. Sebab apa? Sebab jaraknya adalah sama antara titik yang sebelah kanan dengan titik sebelah kiri. So locus yang ini kita panggil pembahagi dua sama serenjang. Okey, yang ketiga ialah locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus. Dari satu garis lurus. Okey, contohnya diberi garis lurus ini. Okey, apakah yang locus yang sama jarak dia dengan garis lurus tu? Okey, locus yang dia warna pink ni, ialah locus dia. So jaraknya adalah sama. So garis yang ini dipanggil garis lurus selari. Garis lurus selari. Bila selari memanglah kena jarak yang sama dan arah pun sama. Okey, seterusnya locus bagi titik berjarak sama dari dua garis lurus yang selari. Dari dua garis lurus yang selari. Okey, kita ada dua garis lurus yang selari. Jadi kita nak cari locus bagi dua garis tersebut. Nak cari locus bagi dua garis tersebut, dah tentulah locusnya di tengah-tengah. Locusnya di tengah-tengah. Ni locusnya. Locus tengah-tengah, jadi kat sini jarak dia nak tunjukkan lah, jaraknya adalah sama. Yang ini semua awak akan lukis. Awak kena dapatkan. Okey, seterusnya locus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus bersilang. Bersilang. So satu garis lurus yang bersilang. Maksudnya
Contoh yang A ni. Okey, ni satu garis. Ni satu garis. Okey, bersilang kat tengah-tengah ni. Okey, sorry. So tengah-tengah ni ialah locus dia. Locus dia. Macam mana nak buat? Kita akan belajar kemudian lah. So ini pengenalan lah untuk locus yang awak akan belajar pada topik ni. Okey, seterusnya. Okey, so saya nak awak, tugas awak ialah salin. Salin peta konsep ni sebelum buat latihan nanti. Untuk permulaan tajuk bab 8 ni. Okey, faham Faham. Faham. Okey, ini gambaran bagi yang locus pertama tadi, yang muka surat 222 tadi tu, iaitu locus bagi satu titik yang bergerak dari satu titik. Okey, ini kita apply dalam kehidupan seharian lah. Okey, yang ni apa ni? Bentuk apa ni? Bentuk apa ni? Bentuk apa ni? Kincir angin kan? Betul tak? Bentuk kincir angin Okey, tengah-tengah ni satu titik ni. Okey. Yang ini dia punya apa tu, daun kipas dia. Okey. So bila dia berputar, locus yang terhasil ialah suatu bentuk bulatan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ini gambaran tadi lah, tadi kita dah terangkan. Ini saya nak tengok awak tengok sendirilah. Locus bagi titik yang bergerak sama, jarak dari dua titik. Ni contohnya seorang pemain pemain golf lah. Ni titik 1, titik 2. Kemudian yang tengah-tengah ni ialah pembagi dua sama. Pembagi dua sama serenjang. Ni tertinggal ni sebenarnya. Pembagi dua sama serenjang. Okey, seterusnya yang ketiga, locus yang bergerak sama dari satu garis lurus. Contohnya ialah kereta. Kereta dengan jalan raya tadi. Kereta dengan jalan raya. Jadi garis lari atas dan bawah ni, kereta dengan jalan raya. So kereta bergerak. Okey, jalan raya takkan nak bergerak. Jalan raya memang dah kedudukannya tetap kan. Jadi dia kedudukannya selari. So dia adalah selari. Okey, seterusnya yang keempat, locus bagi titik yang sama jarak dari dua garis lurus. Dari dua garis lurus. Contohnya, contoh kat sini ialah atas ni ialah apa ni? Kura-kura, bawah ni landak. Gitu Jadi pergerakan dia dua garis lurus ini, tengah-tengah dia ni adalah pembagi dua sama. Ini cuma nak tunjukkan contoh ajalah bagi awak faham. Kalau tak faham, bagi tahu Kalau saya laju, cakap laju. Okey, seterusnya locus bagi titik yang bergerak dari dua garis bersilang. Ni tadilah yang kelima, iaitu dua garis bersilang. Okey, ini kita panggil apa? Lighthouse betul tak? Rumah api kan? Lighthouse kan, bila dia memancarkan dia punya cahaya. Okey, satu pancaran atas, satu pancaran bawah lah. Jadi yang tengah-tengah ni, tengah-tengah ni locus dia. So dia panggil pembagi dua sudut. Pembagi dua sudut. Nanti kita akan ceritalah sudut kat situ kat mana. Mana yang sama sudutnya. Okey, so itulah pengenalan untuk bab 8. Okey, jadi buka buku teks muka surat 201. Okey, buka surat 201. Okey, kalau awak tengok cetusan minda 1 yang pertama, situasi yang pertama bola yang dijaringkan. Ini pemain netball bola yang dijaringkan, nampak? Okey, bila dia lantun bola, takkan dia nak lantun bentuk garis lurus, betul tak? Dah tentu teknik yang cantik, dia kena lantun lemparkan bola tersebut dalam dia akan menghasilkan satu lengkung. Nak masukkan ke dalam gol, tiang gol tadi. Bentuk lengkung. So locus ini
berbentuk lengkung. Ni bentuk, tadi jenis, yang ni bentuk locus. Okey, faham Boleh faham? Faham. Okey, seterusnya B. Buah durian yang gugur dari pokok. Okey, dalam gambar ni buah apple. Buah apple, dah tentulah dia jatuh ke bawah ini. Takkan tiba-tiba dia nak meloncat ke pokok sebelah. Tak adalah, tak mungkin, tahu tak? So bila locus apa? Apa yang terhasil? Iaitu locus ini berbentuk satu garis lurus mencancang. Mencancang tu maksudnya yang menegak lah. Yang mencancang. Seterusnya, situasi C. Kapal terbang yang sedang mendarat. Yang mendarat. Bila mendarat, dia akan mula-mula dia akan turunkan kepala kapal terbang tu dulu. Jadi dia akan bentuk lengkung, kemudian dia baru landingkan dia punya ekor kapal terbang tersebut. So lengkung ini dia akan bentuk lengkung dan garis lurus. Lengkung garis lurus. Okey, situasi D iaitu hujung pengelap cermin kereta yang sedang bergerak. Okey, wiper lah. Wiper kan? Okey, wiper satu sebelah sini, yang sebelah sana pula satu sebelah sini. Betul tak? Jadi dia akan berbentuk lengkuk. Lengkuk. Jadi dekat sini bentuk locus dua dimensi boleh dilihat dalam bentuk lengkung, garis lurus, kemudian lengkuk. Okey, itu bentuk-bentuk locus. Okey, ada soalan? Boleh faham? Boleh. Okey seterusnya, saya pergi terusnya. Okey, buka muka surat 202 contoh 1. Contoh 1. Satu titik C dilukis pada satu sayap sebuah kipas yang sedang berputar. Ni hujung ni. Terangkan dan lakarkan locus bagi titik C. Okey, ini lebih kepada TP1 lah. TP1 iaitu kita cuma lakarkan dulu. Locus itu adalah bila berpusing, dia akan membentuk satu bulatan. So titik C kat sini tadilah. Bila pusing titik C kat sini, titik C nanti akan berubah kat sini, titik C akan berubah kat sini. Bila dia berhenti dia kat sini. Okey, itu dia contoh 1. Jadi nanti awak boleh lihat uji minda 81A tu. Awak tengok apakah lakaran locus yang terhasil. Okey, saya pergi terus kepada contoh 2. Muka surat 203. Okey, raja sebelah menunjukkan sebatang tiang MN. Okey, di sekeping papan berbentuk segi empat tepat. PQRS disambung pada tiang itu dengan keadaan PQRS boleh digerakkan. Jika sisi PQ diputarkan 360 mengelilingi tiang MN, apakah bentuk 3 dimensi yang akan terbentuk? Okey, yang ni dia nak ceritakan bentuk 3 dimensi. Okey, apa bentuk 3 dimensi yang awak dah belajar? Okey, kita dah belajar, awak dah belajar 3 dimensi ni masa di sekolah rendah. Okey, apa dia bentuk-bentuk 3 dimensi? Sebutkan saya. Kuboid. Sfera. Kuboid. Sfera. Hemisfera. Piramid. Okey, hemisfera. Hemisfera. Okey, boleh juga. Lagi? Prisma. Lagi? Kon? Kon. Silinder?
Ya. Ni ya bentuk-bentuk 3 dimensi. Okay, 3D lah, 3 dimensi. Okay, so sekarang ni soalan dia tanya bentuk 3 dimensi yang terhasil. Okay, sebelum nak tengok bentuk yang terhasil, awak kena tengok locus yang terhasil dulu. Okay, so kita tengok kalau kat sini, kita ambil PQ ni. PQ ni tadi, papan tu memang 4 segi, kita ambil yang ni, hujung ni PQ ni bila kita putarkan, okay, kita putarkan papan tu, dia akan menghasilkan, dia akan mengelilingi tiang ni tadi sebanyak 360 darjah. So bila dia bentuk dia akan mengelilingi 360 darjah, maka bila kita nampak sebab apa? Sebab dia atas dengan bawah. Titik P ke atas kan? Bila pusing, titik Q bila pusing, bila kita nampak bentuk yang terhasil ialah silinder. Bukan bulatan. Bulatan tu ialah 2 dimensi. Yang ni dia tanya apakah bentuk 3 dimensi. Jadi bentuknya adalah silinder. Silinder. Okey, boleh faham? Boleh. Kalau saya laju cakap bagi tahu. Okey, bagus. Kita teruskan. Okey, next contoh 3. Muka surat 203. Raja di sebelah menunjukkan sebatang tiang MN. Okey, tiang MN. Sekeping papan berbentuk semi bulatan PQR disambung pada tiang itu dengan keadaan PQR digerakkan. Jika papan PQR diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN, apakah bentuk 3 dimensi yang terbentuk? Okey, dia tanya bentuk 3 dimensi. So, kita ambil yang luar ni. Luar ni. Bila dia putar 360 darjah, so kita nampak locus yang terhasil ni. Q ni, kita nampak Q dulu ni. Bentuk dia ialah tengah-tengah ni bulatan kan. Okey, yang ini kita pusing. So, dia akan membentuk sfera. Dia akan bentuk sfera. Jadi, okey, so bentuk dia adalah sfera. Okey, jadi awak cuba tengok dekat bahagian buletin ni. Ni ialah yang ini kalau awak nampak bentuk seperti macam bakul tong sampah ni kan. Macam ni. Okey, bentuk ni ialah dikenali sebagai frustum. Kalau lah dapat bentuk macam ni, kalau ditanya apakah bentuk 3 dimensi, nama dia frustum. Okey. So yang sfera tadi ni, boleh faham tak? Boleh, cikgu. Boleh, senang je kan? So dia sebenarnya dia nak kita imajinasi. Kita membayangkan bentuk pergerakan tu. Sebab tu matematik tak lari dalam kehidupan kita. Di mana-mana semua ada matematik. Tinggal kita ni boleh apply ke tidak apa yang kita dah belajar. Semua ya. Kipas yang berpusing. Di mana-mana semua matematik. So kita terus kepada 8.2. Okey, buka muka surat 204. Okey, yang ini saya tak ada bahan lah. Dah habis dah. Okey, dah habis. Okey. So, buka muka surat 204. Okey, sekarang ni saya minta awak keluarkan kertas kosong kalau boleh lah. Ataupun kalau buku matematik tu pun boleh banyak lagi kosong, guna je buku matematik tu. Keluarkan kertas kosong, keluarkan pembaris dengan pensel. Saya nak awak buat cetusan minda tu, dua tu, muka surat 204. Okey, awak ukur 5 cm. Tandakan titik kosong dan tandakan X.
Ukur 5 cm. Okey, kemudian awak buat seperti dalam Rajah 2, muka surat 204 tu. Awak buat banyak-banyak, start daripada kosong tu buat 5 cm, 5 cm. Okey, sekejap saya tunjukkan. Sambil-sambil saya tunjuk tu, awak buat sekali. Okey, saya punya ni agak leceh sikit lah. Okey, tandakan titik kosong kat mana-mana, tak kisah. Lepas tu awak pun ukur 5 cm. 5 cm. Okey, tandakan yang dekat 5 cm tu sebagai X. Sebagai X. Okey, yang ni tandakan dia sebagai kosong. Bukan kosong, O. Okey, lepas tu awak di titik yang sama, di titik O juga, awak tandakan lagi 5 cm. Tandakan 5 cm. Okay, tanda lagi, buat lagi. Lepas ni saya nak tengok tandakan lagi 5 cm. Start dekat O. Okey, saya salah tadi. 5 kat sini. Okey, sorry. Okey, dah buat? Dah buat tak kelas? Dah. Dah. Okey, buat dalam 5 cukup lah 5 apa ni? 5 titik pun tak apa. Yang penting saya nak awak nampak locus tu. Kita buat hands on ni kita nampak kat mana 5 cm dia punya corak dia. Corak yang terhasil. Locus yang terhasil. Okey. Okey, ni last lah. Okay. Kat sini. Okey dah. Okey. Dia bagusnya kalau kita nampak dia punya tu dia punya dia kurang. Okey, ni mungkin saya ada salah kira cm ni Okey, bila kita nampak kita tandakan mungkin ada lebih ni. So bentuk yang terhasil ialah kita akan nampak. Dia bagusnya buat banyak-banyak buat 5 cm. Buat 5 cm. Jarak dia saya nak tunjukkan apa kat sini, iaitu jarak yang sama dari satu titik tetap. Jarak yang sama dari satu titik tetap. So bentuk yang terhasil adalah apa bentuknya ni? Bentuk adalah Lokus bulatan. Bulatan. Jadi kurang macam itulah Okey. So ini dia contoh yang pertama menentukan lokus dari satu titik yang berjarak tetap. Okey. Jadi saya nak tunjukkan menggunakan aplikasi dalam komputer. Okey, sekejap. Okey, saya tak install sebab nanti dia nak kena beli pula kan. Jadi saya buka je. Time nak guna saya baru buka. Okey, awak boleh lihat buka surat 205. Cetusan minda 3 tu. Cetusan minda 3. Okey, yang saya nak tunjukkan ialah yang dikatakan lokus berjarak tetap dari satu titik tetap.
Okey. Okey, nampak geometer sketchpad ni? Nampak. Okey, nampak Okey, so kita buat preview, nampak tu? Preview je. Okey, ni bentuk, okey, kemudian saya tandakan dalam satu bulatan ni, sebab dia nak tunjukkan satu titik tetap tu, dia berada kat satu bulatan ni. Okey. So saya letakkan pergerakan ni dan saya pilih dekat display ni, saya pilih animate point. Okey, so pergerakan dia macam tu. Okey, maksudnya kalau tak kisahlah bulatan tu semakin besar ke apa, jarak dia dia nak menunjukkan pergerakan tersebut lah. Okey, jap saya tunjuk lain pula. Okey, file. Oh. Sama ke tadi? Okey, ni bulatan. Ini dia. Okey, nampak tak titik yang bergerak ni? Nampak. Apabila dia bergerak dalam satu dengan jarak yang sama, dia akan menghasilkan satu bulatan. Okey, inilah yang dikatakan locus tadi dia locus ni, dia bagusnya dia kena tunjuk pergerakan tu, baru pelajar nampak. Okey, alhamdulillah. Kita stop. Okey, seterusnya kita pergi muka surat 205. Muka surat 205. Okey, saya nak awak keluarkan jangka lukis. Jangka lukis. Okey, buka jangka lukis awak tu, ukur 3 cm. Okey, buat di atas kertas ataupun dalam buku matematik. Ukur 3 cm. Okay. Saya pun buat juga sama-sama. Saya nak semua buat jujur So ukur jangka lukis awak tu sebanyak 3 cm. 3 cm seperti dalam soalan. Okey, nampak saya pun dah buat. Okey, kemudian tandakan dulu titik O iaitu pusat bulatan tersebut, tanda dekat bucu yang tajam. Tandakan kat situ, tandakan dulu. Okey, dan gerakkan, jangan tajam, yang tajam tadi tu jangan awak alih-alihkan Okey, gerakkan dia. Gerakkan dia sehingga membentuk satu bulatan. Nampak? Bila kita bergerak, dia tetap jarak yang sama. 3 cm bukaan tadi. Okey, selesai. Okey, yang lain dapat? Dapat cikgu. Dapat. Okey, so kat sinilah dia. Inilah yang dikatakan locus. Okey, locus P tadi. Okey. Okey, Tanya yang dah berjaya buat Okey, seterusnya. Seterusnya kita pergi locus yang kedua. Di mana locus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. Okey, yang ini pun saya minta awak sediakan. Keluarkan pembaris.
Kita buat cetusan minda 4 tu. Buat sama-sama. Keluarkan pembaris. Ukur 8 cm. Seperti dalam buku teks tu ya. Ukur 8 cm. Sekejap lagi saya nak tengok hasil semua. Ni saya bincang dia dulu. Okey, tu 8 cm. Okey, dah ukur belum? 8 cm? Dah. Dah. Okey, tandakan ni sebagai P. P, hujung ni dan ni Q. Ni maksudnya 2 titik tadilah. 2 titik yang tetap. Okey. Kemudian, keluarkan jangka lukis. Keluarkan jangka lukis. Okey, keluarkan jangka lukis. So, jangka lukis awak ni ialah tandakan 4.5 dari titik P dan 4.5 dari titik Q. Okey, so awak jangka lukis awak tu, awak ukurkan dia, ambil pembaris, awak ukur, awak buat sehingga 4.5. Macam saya punya ni dah ada ukuran jadi saya ukur kat sini lah. 4.5. Okey. Buka jangka lukis awak tu. Okey, letak dekat titik P. Letak kat titik P. Okey, 4.5. Mana 4.5 tadi? Jangan gerakkan. Saya dah tergerak tadi. So, betulkan balik. Okey, so tandakan. Okey, tandakan atas. Dekat dari titik P, tandakan atas. Dari titik. Okey dah. Lepas tu. Dari titik P, tandakan bawah. Nampak tak? Saya pergi bawah pula. 4.5. Boleh buat tak semua? Boleh. Boleh. Okey, tanda atas, tanda bawah. Nampak lengkung kecil pun tak apa. Lengkung kecil pun tak apa. Okey, dengan jarak yang sama. Dengan jarak yang sama. Dengan jarak yang sama, awak buat dari titik Q. Dari titik Q. Dengan jarak yang sama dari titik Q. Okey, katakan kalau tak bersilang, bermakna tadi awak kena panjangkan. Kalau tak bersilang, bermakna awak nanti panjangkan. Okey, panjangkan Sekejap. Oh. Tu dia. Baru betul. Okay. Nampak saya buat ni tak silang kan? Jadi awak kena ubah balik, buat balik. Pastikan dia bersentuh. Bersentuh. Ni saya kata cabaran mengajar locus ni, tajuk ni bermain dengan aplikasi ni. Ni. Nampak tu. Jadi saya padam sikit yang ni. Okay. Okey. Ada yang dah buat? Ada. Dah. Terima kasih. Itulah cabaran dia lah. Saya nak buat benda ni. Dan
4.5. Oh. Okay, dah. Alihkan. Ni. Okay, so saya padam yang ni. Nampak kemas sikit. Ni saya padam. Okay. Jadi, bila kita buat, dia sebenarnya nak tunjukkan, sekiranya kalau awak ukur lagi, dia akan dapat yang sama, kedudukan yang sama. Jadi bila kita ambil, kita nampak kat sini, dia akan membentuk apa ni? Satu garis lurus yang melalui tengah ni. Kalau kita ambil pembaris, awak cantumkan garisan tersebut. Okey, cuba gariskan. Okay, awak garis, kita sambung titik yang bersilang tadi. Okey. Kemudian awak dah sambung belum titik bersilang tu? Dah. Dah. Okey, cuba awak ukur antara P dengan garis tengah dan garis tengah dengan Q. Okey, sama tak ukuran dia? Sama tak ukurannya? Sama tak panjang? Sama panjang tak? Sama? Semua sama. Ada yang dapat tak sama ke? Okey, kita ukur. Kita buktikan. Okey, katakan mungkin ada lari sikit lah kalau online ni. Okey, ni 4 cm. So, yang tengah ni pun 4 cm. Okey, siapa yang dapat sama tu? Tahniah. Okey. Saya tandakan ni menunjukkan dia sama jarak. So apa yang kita boleh dapati bahawa tanda-tanda persilangan tadi tu adalah sama jarak dengan titik tetap P dan Q. So dia akan membentuk satu garis lurus. Garis lurus. Okey, ada soalan? Tak ada. Boleh faham? Boleh. Okey, so yang ini ialah lokus yang jenis kedua tadi iaitu kita panggil pembahagi dua sama serenjang. Okey, jadi sekarang saya nak tunjuk aplikasi dalam Geometer Sketchpad ni semalam saya dah cuba-cuba jugalah buat benda ni. Okey, kita tengok pergerakan yang pembahagi dua tadi tu. Okey, kita pilih ni. Buat satu garis. Okey, lepas tu kita tandakan titik A. Ini B. Ini dua titik. Jadi, kemudian tandakan kedua-dua segmen tadi tu dengan arrow tool. Okey, arrow tool. Tandakan kedua-dua segmen garis. Kurang macam ni kan? Okey, kemudian pergi construct, pergi perpendicular. Oh, okey. Ni kalau dua titik tu dia buat daripada hujung tu hujung tengah ni. Okey, kalau saya buat daripada tengah. Saya buat tengah. Okay. So, yang kat sini dia nak tunjukkan undo tadi mana? Construct. Okey, kita buka balik semula. File new sketch. Pergi dekat session. Okey, dia macam-macam dia boleh buat ni sebenarnya kat sini.
Pilih titik tengah, kemudian pilih construct perpendicular. Oh, tak boleh. Oh, tu dia. Okey, kat sini dia buat tiga-tiga dia pula. Dia nak menunjukkan dua titik ni tadi, tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni adalah locus tadi. Mesti jarak yang sama. Ni sebenarnya nak tunjukkan kat sini. Oh, saya tak boleh conteng lah. Boleh tak ni? Okey, so nampak tak kat situ? Pembahagi dua sama tengah ni. Yang ni pembagi dua sama serenjang ni adalah locus tadi tu. Okey, boleh faham tak yang ni? Boleh. Boleh. Okey, so kita dah habislah untuk cetusan minda 5. Kita dah habis untuk cetusan minda 5. Okey, boleh saya pergi teruskan yang lain? Boleh pergi contoh 5? Boleh. Boleh. So hari ni kan memang tak ada tak ada pengiraan. Topik ni banyak kepada melukis. So kita last contoh 5. Lepas tu saya nak tengok hasil lukisan awak. Okey, pergi contoh 5 muka surat 207. Bina lokus bagi titik P yang berjarak sama dari dua titik M dan N. Okey. So saya nak awak semua buat. Semua buat. Okey, tandakan dua lengkok tadi tu menggunakan jangka lukis dengan bukaan yang lebih separuh daripada panjang MN. Okey, panjang MN ikut awak nak berapa cm? Nak 8 cm ke? Nak 10 ke? Okey, bila awak nak tandakan, nak buka jangka lukis tu, kalau ambil 10 cm, so bahagi 2, 5. So awak buka sikit je, buatlah dalam 5.5 ke, 5.6 ke. Kemudian awak tandakan dari titik M, atas bawah, dari titik N atas bawah, kemudian garis. Sambungkan garis tersebut. Okey? Okey, cuba buat sekarang. Saya nak tengok. Okey, ni lebih kepada praktikal lah. Praktikal melukis sendiri lokus yang berjarak sama tadi dari dua titik. Okey, siapa yang dah buat? Siapa dah buat? Boleh tak scan dekat saya punya ni, my viewboard ni? Scan kat my viewboard, lontarkan dekat throw. Okey, ada yang dah throw? Okey, cepat. Siapa buat cepat?
Aini dah siap? Hampir saja. Ya? Hantar ni. Okay, scan QR ni. Okay, cepat-cepat. Mukris dah siap? Siapa lagi? Ataupun awak hantar kat Telegram? Ada siapa yang hantar kat Telegram ke? Okay. So hari ni kita buat dua sahaja, iaitu lokus 1 dan lokus 2. Iaitu di mana saya nak awak faham membina lokus tersebut. Sebab kita belum masuk lagi soalan kebat. Belum bagi masuk soalan kebat. Belum lagi masuk yang ada garis lurus, yang bersilang. So esok kita akan masuk yang bersilang. Okay. Saya stop sekejap record ni. Saya stop dulu. Sementara saya menunggu